kau datang, dia tak telefon tau. Kadang-kadang kita tak tahu orang tu dah buat persediaan ke belum. Patutnya lah kalau kau datang, memanglah betul raya memang akan datang dia. Tapi kalau boleh kita telefon dia. Tinggal koba abilnya nyo rasa ketupat luwe tambah lontong dan kelaman. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam sejahtera, Assalamualaikum. Salam 28 Ramadan daripada saya Fatin, Hamil Yusuf dan Uyaina Arsyad. Hari ini kami bersama dengan anda untuk 19 April sekejap saja kan, untuk topik-topik yang menarik yang bakal dikongsikan. Betul tu. Apa-apa pun dah masuk 28 Ramadan, berarti wow, tinggal 2 hari saja lagi sebelum kita semua menyambut bulan Syawal dan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Kami harapkan apa sahaja amal ibadat yang kita semua lakukan dalam bulan yang mulia ini diterima oleh Yang Maha Esa. Betul. Dan dalam kita ada keterujaan berhari raya tu kan, kita kena ambil orang kata titik berat jugalah berkenaan dengan cuaca sekarang ni. Betul. Macam semalam kawan saya semalam hampir pitam ya. Betul tu. Kalau anda perasanlah semalam kan saya live sekali juga dengan Fatin, di tengah dan ke hujung tu tinggal Fatin seorang je. Saya dah ada sebab saya rasa sakit kepala yang sangat-sangat teruk semasa sedang bersiaran semalam. Lepas tu producer kita Kak Fiza Kamal Zaman dia kata, "Yana tak apa, pergi duduk tepi biar Fatin buat seorang." Apa yang saya rasakan pada waktu itu adalah sakit kepala yang terlalu dahsyat, berdenyut-denyut, saya nak buka mata pun tak boleh, saya nak berdiri tegak pun tak boleh, jadi macam ni dah. Lepas tu dan disebabkan petang semalam lepas saya habis live tu, saya terus balik ke rumah, saya pergi ke klinik dan doktor kata saya kena migraine. Dan dia kata migraine aura namanya. Tapi dia kaitkan juga selain daripada ialah kita ada anak kecil, tidur tidak cukup, rehat tidak cukup, adalah dari segi faktor cuaca macam yang Fatin katakan tadi. Cuaca sekarang ini sangat-sangat panas, bahang di tu. Bukan sahaja waktu kita kata siang sahaja yang panas, malam pun sebenarnya sangat-sangat panas. Buka macam aircon pun masih lagi ada rasa bahang tu. Dan ini sebenarnya kita nak sampaikan pesanan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, yang mana dia menitik beratkan orang ramai untuk menggunakan pelitup muka, payung dan juga topi bagi mengelakkan pendedahan secara langsung terhadap cuaca panas dan juga jerebu. Jadi dalam kita nak balik kampung tu kan, kita jangan merasa bawa kuih raya, bawa ketupat dan rendang saja, bawa juga perlengkapan untuk kata pelitup muka dan sebagainya. Itu berkaitan dengan faktor kesihatan dan juga cuaca yang kita harapkan anda semua cakna apabila menjelang hari raya terutamanya. Baik, untuk hari ini juga ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom. Jemput makan, jangan menunggu. Jemput. Jemput. Susah dia. Banyak. Air tak ada air. Sabilo, buat kembang macam mau okak. Yalah makcik, saya bahagia kan? Kan macam makcik kuih kering, tinggal jasad, tak tinggal selaput je. Bila kahwin, pasti tak laku. Makcik, saya ni bukan tak laku tau, tapi saya ni memilih nak kahwin kan sampai jana macam tu. Bukan macam makcik besar, tak je mana ada tu yang 2 kali janda. Mak hang kata hang ada boyfriend. Baju apa boyfriend hang? Lantu makcik ni baju gomen. Loh ya kau makcik, alhamdulillah. Tapi saya mesti dia cari lelaki hak jaga benda semata-mata nak buat loan kan. Nanti penuh hutang, lelaki tinggal. Tak apa, balik lupa tak buat aku ni.
Loh, nak balik dah ke makcik? Duduk dulu, nak sembang sangat kan? Makcik! Makcik! Terima kasih Yana dan Fatin di Sri Pentas, dan sekarang saya berada di Plaza Tol Sungai Besi, dan kalau anda lihat keadaan ataupun aliran trafik di belakang saya sangat lancar, menghala ke selatan pun sangat lancar, dan di bahagian yang menghala aliran trafik menghala ke pusat bandaraya juga sangat lancar. Dan mengikut maklumat yang sempat saya kumpulkan, sememangnya aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi ini lancar, tidak ada kesesakan lalu lintas, walaupun mungkin ada yang berpendapat yang hari ini sudah pun bermula cuti sekolah kan diawalkan, tetapi mungkin ada dalam kalangan mereka sudah pun memulakan perjalanan, dan ada yang akan memulakan perjalanan mereka sedikit lewat, mungkin petang hari ini ataupun esok setelah membuat persiapan yang harus dibuat di sini. Dan saya sempat juga memerhati keadaan trafik menggunakan aplikasi Maps dan juga Waze. Kalau kita lihat sememangnya tiada kesesakan lalu lintas. Kalau saya perhatikan tadi, dari sini ke Seremban hanya mengambil masa lebih kurang 40 sehingga 40 minit sahaja. Jadi sememangnya sangat lancar, dan seperti mana yang kita tahu, PLAS menjangka kira-kira 2 juta kenderaan menggunakan semua rangkaian lebuh rayanya setiap hari sewaktu musim perayaan ini. Puncak mulai esok 20 hingga 21 April, 24 hingga 25 April, dan kemudiannya 29 April sehingga 1 Mei. Dan kalau kita lihat hari ini pengecualian tol sudah pun bermula di beberapa pintu-pintu tol, dan pengecualian tol ini bermula hari ini sehingga 21 April, dan kemudiannya pada 24 April juga. Jadi pengecualian tol ini meliputi 33 lebuh raya dan semua kelas kenderaan. Jadi kalau anda yang baru sahaja ingin memulakan perjalanan anda bolehlah merancang perjalanan anda menggunakan jadual waktu perjalanan TTA yang dikongsikan oleh PLAS. Jadi apapun, saya akan membawakan liputan terkini sekejap sahaja lagi. Sekarang ni kita pulang ke Sri Pentas bersama dengan Yana dan juga Fatin. Terima kasih. Sugi, kejap lagi kita akan bersama Sugi sekali lagi untuk kita tahu perkembangan lalu lintas sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Ya, nampak macam belum sesak sangat lagi. Betul, tapi saya suka toll free tu. Betul. Pagi tadi awak datang kerja pun free kan? Itulah. Dapat juga Ya, betul. Okay. Baik, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, ada beberapa perkara lagi yang kami nak wawarkan kepada anda, iaitu berkenaan dengan penyimpanan silinder gas dengan selamat. Jangan letak di kawasan tertutup kalau simpan dalam kabinet. Pastikan ada lubang pengudaraan. Dapur pula perlu lebih tinggi dari silinder gas itu. Dan hos dan pengatur gas, jadi gunakan pengatur gas yang disahkan oleh SIRIM khas untuk dapur memasak di rumah, dan hos yang mempunyai nombor siri standard Malaysia, standard atau British Standard. Okey, ingat jangan lupa kalau nak balik kampung tu pastikan semuanya dalam keadaan yang baik. Mana kawan saya ni? Fatin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Nak. Selamat Hari Raya. Maintain tapi Khalid dah 6 tahun kan? Tak ada nak tambah adik ke? Dia mesti nak main dengan adik kecil-kecil tu. Kesian dia pergi sekolah tengok orang semua ada adik. Dia tak ada adik 6 tahun dah. Oh, siap. Yana. Ya. Hari Raya masak ni je ke? Tak ada ke macam istimewa sikit? Ni je? Cukup baguslah saya dah masak. Itu sebenarnya kita nak bawakan. Mungkin sedikit sebanyak anda dah dapat tahu dah. Mungkin ini sinonim pada Hari Raya kan. Di mana soalan-soalan cepu cemas daripada orang ramai ni. Jadi hari ini kita nak bawakan adab beraya untuk anda. Mungkin kepada mereka yang bertanya soalan tu, niatnya mungkin baik, Fatin. Alhamdulillah dia baik. cuma nak tanya, nak tambah anak lagi ke? Mungkin Khalid tu anak apa tu dah 6 tahun. Anak nak adik dan sebagainya. Tetapi mungkinlah adab ini juga yang kadang-kadang kita terlupa. Bukan itu sahaja, kadang-kadang adab untuk etika anak-anak kita beraya di rumah orang. Kadang-kadang ada yang orang kata mencetuskan perbalahan. Ada itu jatuh, ni jatuh. Hari ini kita nak kongsikan dengan anda dengan tetamu-tetamu kita di studio. Kejap saja lagi. Betul. Dan kepada anda mungkin ada sebarang perkongsian semasa Hari Raya berkenaan dengan adab yang anda nak kongsikan bersama dengan kami. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komentar. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Gurau je tau. Okey, tak apa. Salam balik. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Okey, pada pendapat saya, adab yang kita perlu amalkan adalah tangan kanan kita perlu tunduk dan lalu dekat depan orang tua. Untuk parent-parent yang nampak anak aktif tu, tolong peluk anak dan tegur. Cakap, jangan buat macam tu. Paling senang, jari kita cakap no. Itu yang paling senang untuk kontrol anak. Dan kalau boleh nampak anak dah tak terurus ataupun anak aktif, kita cakaplah minta undur diri, balik dulu. Itu cara yang paling terbaik bagi saya. Okey, adab beraya ni kalau contoh katakan selalu yang biasa yang selalu sangat kita jumpa kawan-kawan lama, saudara lama-lama, kita kata gemuknya awak. Macam tu. Cannot, okay, tak boleh buat macam tu. So kita cakap sihat pun tak boleh. Kita just salam dulu, lepas tu kita lama-lama sikit baru kita tanya khabar dia. Dan yang paling penting, selalu kita tengok dekat rumah terbuka, okay? Kalau kita pergi rumah orang yang biasa-biasa, tolong jangan makan makanan tu walaupun sedap sampai habis. Tolong ingat orang belakang. Kadang-kadang kita kan pergi raya rumah orang, kita makan sedap sebab sedap. Kita dah tak ingat dah. Rupanya itulah makanan yang terakhir. Jadi yang tu sangat dititik beratkan. Tambah-tambah kita raya kat kampung, rumah makcik-makcik semua kan. Mungkin dia buat ketupat hanya 1 kilo, rendang hanya daging setengah kilo. So kalau sedap macam mana pun kita rasa-rasa sahaja. Okey, adab yang datang ke rumah orang ni, yang kadang orang kalau datang dia tak telefon tau. Kadang-kadang kita tak tahu orang tu dah buat persediaan ke belum. Patutnya lah kalau akan datang, memanglah betul raya memang akan datang je. Tapi kalau boleh kita telefon dulu. Kadang-kadang waktu rehat dia ke apa ke, kadang sampai masuk ke dapur tengok macam ni ke apa semua kan. Kadang pergi ke bilik tengok, lepas tu komel langsir apa semua. Tak semua orang akan tukar langsir setiap tahun, kena ingat. Sebab benda tu kita boleh basuh dan kita akan pakai, mungkin bukan pakai tahun ni, kita akan pakai tahun depan. Takkan nak setiap tahun nak beli langsir baru datang duit kita kan. Wah. Banyak permasalahan, tips dan juga orang kata adab yang perlu kita titik beratkan sewaktu raya, masa Ramadan pun. Kadang-kadang ada segelintir yang mungkin main mercun lah. Orang kata yang paling sikit-sikit main mercun. Tapi ada juga yang mungkin ada masalah kritikal, sakit jantung ke, ada anak kecil ke kan. Kita kena orang kata titik berat jugalah kejuruanan kita kan. Betul. Ni orang kata sensitivity itu perlu dijaga. Dan sebelum kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, saya nak baca satu komen dulu. Yang dah banyak sebenarnya rakan-rakan kita di Facebook hantarkan, iaitu dari Zahid Paan. Dia kata, sila telefon atau hantar mesej dahulu sebelum datang beraya ke rumah. Jangan senyap-senyap datang tanpa ke rumah tanpa beritahu. No arrive. No arrive, cannot like that one. Itulah kan antara sedikit sebanyak. Mungkin anda juga ada merasakan sesuatu yang mungkin tak selesa, tapi bila hari raya ni kita semua kena iakan, kena senyum, kena maafkan. Tapi hari ni tak apa, kita nak kita nak beri pencerahan berkenaan dengan adab beraya. Jom kita kenalkan tetamu kita. Yang di hujung sana kita bersama dengan Cik Saiful Bahari Uthman, perunding motivasi kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Sekali lagi kita bersama dengan Aman Aziz dan juga kita bersama dengan Fazli Zainal. Lama kita tak bersua bang ya? Ya, betul. Okey, semua dah ready nak raya ke? Nervous lah ni kan. Aman punya muka paling nervous tu. Saya tak tahu macam raya bila Nanti kan. Itu topik esok. Okey, tapi kan hari ni kan sebenarnya Fatin, kita nak membincangkan tentang topik yang berkaitan dengan adab. Kita sebagai manusia, terutamanya yang ada ciri-ciri ketimuran ni kan, kita banyak benda dalam kehidupan kita merangkumi aspek adab. Kita nak makan, kita ada adab. Kita pergi ke rumah orang, kita ada adab. Nak beraya pun perlulah ada adabnya. Okey, sebagai mukadimah permulaan, saya dah pandang Cik Saiful ni. Dah tahu dah kira dengan Cik Saiful. Dah biasa tu. Ya, silakan Cik Saiful berkenaan dengan adab kita ketika kita beraya ke rumah orang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton rancangan wanita hari ini yang insya-Allah semua saya sudah tak sabar ni nak menunggu kehadiran Syawal. So dan kepada rakan sahabat saya yang ada pada hari ini, saudari Aman dan juga Fazli. Betul. So baik. Terima kasih. Soalan ia itu bagus. Hari ini Fatin kita nak bincang tentang adab beraya ke rumah orang. So bila sebut tentang adab, dia tak akan lari daripada sikap dan juga tingkah laku. Macam yang apa yang Uyai kata tadi, saudara Fatin kata tadi, masak ni je ke? Kan, anak seorang je bila nak tambah lagi, kan. So dia yang pertama yang kita kena ingat untuk diri saya dan untuk semua penonton yang mendengar pada ketika ini, nawaitu ataupun niat seseorang itu untuk menziarahi itu adalah aspek yang
paling utama. So datang tu sebab nak kenakan ke orang ke, ataupun datang tu sebab memang nawaitunya niatnya baik untuk jalin silaturahim, ataupun ada pelbagai-bagai hidden niat yang lain. So manusia ada pelbagai-bagai orang kata apa, agenda yang tersendiri. Baik, bagi mereka yang menggunakan platform raya itu sebagai satu ziarah yang mengetengahkan adab yang baik, so janji Allah melalui lisan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya mereka-mereka itu akan menempah ataupun telah menempah syurga Allah. Subhanallah. Ni bagi orang yang datang menziarah. Dan adilnya pula, Nabi menceritakan pula adalah orang yang diziarahi pula mendapat apa? Mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Tuhan. So, kalaulah difahami dasarnya, asasnya, adab ketika ziarah itu diselami dengan cara yang kaedah yang paling baik, dengan nawaitu yang baik, niat yang baik, fikiran yang baik, yang positif, maka insya-Allah dia tidak memberi natijah yang buruk kepada sesiapa pun. Cuma dua kelompok manusia yang biasanya kita akan berhadapan, yang biasanya menimbulkan konflik bila mana adab kunjung-mengunjung. Nak dengar? Nanti kita sambung. Kita sambung kejap lagi. Okey. Dan juga Amal lah, kalau kita boleh kongsi. Kadang-kadang kita yang kata yang muda-muda ni kan, banyak kita yang muda-muda ni banyak soalan-soalan yang macam kita baru nak hari raya pertama ni kan, Man. Apa agaknya kalau Aman sendiri, soalan-soalan yang mungkin mencetuskan ketidakselesaan untuk Aman? Macam dulu masa Aman muda sekarang tengah muda remaja. Sekarang muda banyak. Masa hari tu muda sikit. Soalan yang Aman selalu kerap ditanyakan bila nak kahwin. Lepas tu Aman kan memang kurus. So bila orang jumpa, kenapa kurus sangat? Bagi orang kurus pun sebenarnya agak sensitif bila orang bertanya pasal kenapa kita kurus. Sebab kita dah cuba makan macam-macam, tapi berat tak naik. Kita ada masalah sama. Kita opposite of. Okey, itulah kan. So benda tu bagi Aman dia macam ada sedikit sebanyak macam terasa, tapi lama-kelamaan Aman dah tak terasa dah, macam dah terlayan je. Dah lali ke macam mana? Dah lali, Oh ya ke? Sampai tahap tu mana? Sampai tahap tu. Sampailah kalau orang tanya macam bila nak kahwin, macam tak apa, doakan saya murah rezeki je. Bagusnya reaksi yang bagus. Alhamdulillah. Ini antara respon yang cukup positif lah orang kata. Setengah orang tu dia jawab balik kat makcik yang bertanya tu. Tak berani. Orang Melaka lain. Aman orang Melaka ke? Oh ya ke? Ada ke jawapan-jawapan pedas? Contohlah. Nanti kena sensor. Tak jadi. Kita off. Okey, tapi untuk Fazli sendiri, pernah berhadapan dengan soalan-soalan yang menggeramkan di pagi raya, ataupun ada tak situasi-situasi yang macam, ya Allah, ya Tuanku, ni baru first day raya kot, kenapa begini ya? Saya rasalah kebanyakannya hari raya dalam hidup saya ni beraya dekat set WHI, MHI. Saya rasalah begitulah keadaannya. Soalan-soalan kami okey kan? Ya, jadi kuranglah sebenarnya dapat soalan-soalan yang ni kan. Okey, pagi raya kita pergi solat raya, kemudian mungkin bersiaran, lepas tu balik dan kita buatlah hal sendiri. Mungkin kalau masa awal-awal dulu mungkin adalah menyanyi, buat persembahan di rumah-rumah terbuka. Jadi tak adalah kata orang tu berkomunikasi yang terlampau serius sangat kan. Tapi tipulah kalau kata kita tak pernah ditanya soalan-soalan macam tu, sebab raya kan sebulan. Jadi setiap kali berkunjung tu mesti ada je lah soalan-soalan cepu mas kan. Soalan-soalan, kitaran soalan tu lebih kurang sama je. Tapi macam tahun ni kan, sebabkan kita semakin terbuka, jadi selalunya kita sampaikan kat media sosial perkara-perkara, macam-macam jenis perkara. Jadi kalau boleh kita kongsilah perkara-perkara yang positif, yang baik. Sempena hari baik, bulan baik. Kan. Sekarang tengah popular kan, sopan santun. So jadi kalau boleh biarlah apa yang kita nyanyi yang viral tu kita guna pakai kan dalam kehidupan seharian. Betul, saya setuju dengan Fazli. Sebab apa? Saya faham kadang-kadang soalan-soalan tu bukanlah dia memang nak kata nak tanya, kadang-kadang dia nak create nak mula ice breaking ke apa ke kan. Tapi mungkin jugalah kita boleh cerahkan dekat sini, bukan sahaja soalan-soalan tu Cik Saiful, kadang-kadang etika kita berada di rumah orang ni kadang-kalanya tuan rumah tu masak tapi mata dia jelim, macam tengok dia macam tu kan, kita takut kadang-kadang anak-anak dan sebagainya.
sebagainya. Dia apa yang Fatin kata tu seolah sedang membaca apa yang ada dalam fikiran saya. Kan? So memang betul. Sebenarnya bila kita kata adab ketika beraya ataupun adab untuk kita mengunjungi rumah sesiapa pun, dia tak lari daripada dua keadaan. Yang pertama adab dari sudut komunikasi non-verbal dan juga verbal. Okey. Bila verbal tu apa yang kita cakap lah, macam yang tadi yang kita bincang banyak lebar tadi kan. Yang isunya pula yang non-verbal. Kan. So ini yang saya katakan tadi. Dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang perfectionist. Pergi kepada rumah orang yang tak berapa nak perfectionist. Tolong butakan mata, pekatkan telinga bila keluar rumah. Sebab apa? Kunci mulut. Kunci mulut. Yes. Kenapa? Sebab dia bila mana dia adalah manusia yang mungkin dia perfectionist, yang suka benda yang keadaan yang teratur, tersusun, yang kemas dan sebagainya. So bila dia berkunjung kepada rumah orang yang tak kisah apa yang ada saja, so please jaga air muka ataupun maruah tuan rumah. So ada kes yang kedua pula yang tak perfectionist ni pergi beraya rumah orang perfectionist. Biasanya yang ini banyak masalah. Kita gelak dululah. Kan. So antaranya kan dapat pula anak yang kurus semangat berdiri atas sofa orang tu. Masya-Allah. Kan. So sebenarnya untuk penonton-penonton yang ada kat luar sana, walaupun saudara Uyai pun so kita fahamlah kan. Sofa putih. Kan. So dia sebenarnya adab ini dia tidak mencakupi hanya kepada ibu bapa, tetapi juga kepada keseluruhan ahli keluarga tersebut. Betul. Kan. So yang sering kita dengar yang menjadi masalah apabila individu yang dia tak berapa nak selesa dengan dalam istilah kata lainnya mungkin dia dalam type manusia yang introvert. So dia ada border-border yang dia rasa dia selesa untuk seseorang itu berada di situ dan dia tak berapa nak selesa untuk orang berada di situ keadaan. Sebab itulah di antara adab-adab ketika menziarah, apa yang Uya cakapkan awal tadi itu betul, iaitu waktu, masa. So jangan mentang-mentang kawan baik kita, rakan sekerja kan, pukul 12:01 malam WhatsApp, boleh tak aku datang beraya rumah kau? Sebab petang tadi dah sibuk. Malam ni je aku free. So dia salah kot PM dan AM tu. Yes. Jadi benda-benda yang seperti ini kita kena faham bahawa waktu ziarah itu merupakan benda yang penting untuk kita fahami supaya dia tidak memberi bebanan ataupun ketidakselesaan kepada tuan rumah. Betul. Dan yang paling utama, tolonglah jangan berkemah dalam rumah orang tu lama-lama sangat. Berkemah. Dia bukan berkunjung dah. Bukan berkunjung dah. Dia berkemah duduk dalam tu. So kalau boleh biasanya body language tuan rumah kita akan dapat tengok. Contoh dia menguap, contoh dia tengok jam dan sebagainya. So kena take note. So benda-benda yang seperti ini kita kena orang kata apa kena alert dan sensitif. Dia dah tak refill air. Yes. Jangan pula lepas tu minta kuih dah habis, tolong tambah. Betul. Tapi itulah bila cakap pasal timing berkunjung ke rumah orang ni kan, dia berkait rapat juga dengan inform ataupun beritahu terlebih awal. Setuju. Okey, kita nak datang rumah orang ni, kita perlu bagi tahu. Kadang-kadang, okey, adat Melayu kita ni juga tak nak bagi tahu sebab tak nak menyusahkan orang tu. Tetapi hakikatnya, realitinya dengan tidak memberitahu, lagi menyusahkan orang tu pula nanti. Betul. Kalau macam Fazil sini, pernah tak berlaku situasi-situasi yang no arrive ni? Saya ni jaranglah rumah tu buka. Tapi kalau saya nak buat, saya akan buat terus satu hari rumah tu buka tu, dan kita berkumpul ramai-ramai. Tapi kalau macam satu-satu jarang. Selalunya saya yang pergi ke rumah orang dan mungkin orang lain yang tolong arrange lah. Contoh kita kawan-kawan ni, konon-kononnya Fatin yang tolong arrangekan, dan tiba-tiba tanpa memberitahu tuan rumahnya rasa tiba-tiba nak keluar rumah. Mungkin masa tu dia pun nak keluar rumah. Betul. Dia macam dapatlah raya sekejap Okey, tapi kalau macam Aman, kalau yalah kita tahulah kan personality artis dan sebagainya, masyarakat memikirkan macam banyak duit. Tahu-tahu macam bila bagi duit raya ada yang segelintir bercakap artis tapi banyak ni je ke? RM1 je. Aman rasa Aman tak pernah kena macam tu. Kasi mah banyak duit raya. Biasalah kehidupan kita kan ada yang macam pasal surut macam ada kadang-kadang dia juga tak bagi duit raya. Macam anak buah Aman so macam
Alah, macam ni je. Selalunya kalau macam tu yang paling rapat lah. Macam dia dah close waktu dia cakap macam tu. Sebab anak buah Amal ada 15 orang. So, boleh buka. Pening juga Amal, 15. Timbul lah. Betul-betul. So, bagi Amal macam Amal tak ada dapat lagi lah soalan-soalan macam tu. Okey. Sebab Amal banyak dekat dapur. Kalau orang datang, Amal segan. Bagus. Awak sama dengan saya punya penerbit. Macam macam segan dengan orang, biar tolong buat air ke apa. Siapa kat dapur tu? Nak juga tahu kan. Siapa tu? Pula. Orang-orang kampung selalu buat macam tu. Bagi lelaki rajin lah. Betul-betul sebenarnya kan. Tapi kalau berlaku situasi yang macam tu kan, yang macam kita bagi duit raya, lepas tu ada setengah budak pula ada buka waktu itu, depan kita, depan semua orang, lepas tu dia keluar, banyak ni. Selalu rasanya. Macam ni je. Saya grip tu macam ni. Sampai sampul kalau boleh buat tu best juga sebenarnya. Sampul yang kita bagi tu, sampul tu tinggal kat rumah kita. Duit juga. Okey, mungkin kan. Okey. Bila kita cakap pasal faktor anak-anak ni kan, kita kena berkait rapat dengan ibu bapanya juga. Betul. Kalau kita orang luar yang nak menegur anak itu, mungkin dia akan bunyi macam tak sedap. Okey, tak sedap untuk diri kita nak menegur, tak sedap juga ibu bapa yang nampak kita tegur anak dia, nanti dia sentak pula. Dalam situasi begini Cik Saiful, macam mana kita nak handle, macam mana kita nak memastikan yang anak kita bila pergi ke rumah orang, adabnya terjaga, ada tata susilanya, tak memalukan bapa dan tak memalukan tuan rumah. Peranan ibu bapa. Okey, yang pertama untuk semua ibu bapa yang ada kat luar sana tu, sila tonton Wanita Hari ni. Sebab apa? Kita nak pesan dekat semua ibu bapa yang ada kat luar sana, memberi peringatan kepada diri saya juga yang memiliki anak ni. Sebelum keluar kereta, make sure ingatkan anak-anak do and don'ts. So antaranya yang Yai katakan tadi, dapat sampul ampau apa pun, jangan buka di rumah tuan rumah. Nak tengok, nak bincang dengan adik-beradik dalam kereta. Kan? Gelak sebab teringat pernah berlaku gitu. Kan? So apa yang penting? Apa yang penting dekat sini adalah didikan ataupun sensitiviti mak bapak tu dalam mencorakkan anak-anak. Adab ketika pergi berkunjung ke rumah siapa-siapa sahaja. Dan sebenarnya minta maaf, benda ni nampak macam kecil tapi impaknya besar. Dan ramai orang buat salah benda ni. So, of course, memberi salam ataupun meminta izin untuk masuk ke rumah itu adalah budaya yang sangat sinonim oleh orang-orang Melayu kita. Cukup bagus. Yang tu saya tak nafikan, cukup bagus. Bagi salam kan. Walaupun kadang-kadang salam tu sampai 4-5 kali. Bel banyak kali. Kan? So, tapi ada sedikit yang saya rasa yang masyarakat kat luar sana perlu perbaiki, iaitu tolonglah jangan memberi salam bila mana anda berdiri betul-betul di depan pintu dia. Kan? So adab yang terbaik adalah anda berdiri sama ada di sebelah kanan pintu ataupun di sebelah kiri pintu. Supaya tuan rumah lebih selesa untuk menerima kehadiran anda. Dan anda pula tidak akan nampak sebarang keaiban yang berada sewaktu pintu itu dibuka. Nampak tak? So ini protokol ataupun ini adalah satu kaedah yang saya rasa jarang-jarang ibu bapa ajar dekat anak-anak ataupun mak bapak mengamalkan perkara ini. Kalau tidak, dia tekan, dia bagi salam, dia ketuk macam ni, dia tunggu depan pintu. Ataupun macam ni. Tengok dekat. Yes, dia mengintai tu kan. Kak buka pintu. Kena. Aman jadi, yang buat. Pernah buat. Betul-betul. So, yang itu sebenarnya adalah salah satu benda yang paling tidak bagus dan tidak baik dan tidak, orang kata apa, tidak beretika serta menimbulkan rasa ketidakselesaan kepada tuan rumah. Almaklumlah, sometimes tuan rumah tengah tidur, tengah rehat kan. So tiba-tiba anak buka pintu. Terus tengok muka kita. So kalau kita berada di tepi, at least kita tak nampak situasi yang berada dalam rumah pada ketika itu. So yang ini saya rasa sudah masa untuk ibu bapa praktiskan dan ajar kepada anak-anak. Okey. Banyak tu merangkumi semualah. Okey, ini ada satu lagi kejadian. Mungkin pernah berlaku kat anda semua kan. Ada juga macam nak pergi toilet, boleh tak? Toilet kat mana kat situ? Toilet pula dekat dengan dapur, dekat dengan bilik. Dia buat tour kat rumah kita wak. Dia keluar-keluar, dia bawa makan. Dia buat cuma sendiri. Mungkin Fazli ada pengalaman macam tu. Ini bukan luahan perasaan Apa yang boleh dikatakan? Dia dua lah. Okey, satu nak pergi toilet. Satu lagi mungkin yang rajin tulang ni, dia dah habis makan, dia nak pergi basuh pinggan mangkuk kat belakang sambil lah mengintai kan baki kuih raya yang ada, keadaan dapur tu macam Langsir mana. baru. Ataupun kuih ni tak jamu pun kat depan kan. Nampak
kat dapur tu. Macam biasa je. Okey, saya rasa itu pun kurang manis lah kan pada hari raya, kecuali kalau memang itu keluarga kita, mungkin saudara mara betul-betul rapat tu okeylah. Tapi kalau misal kata macam tetamu yang mungkin kawan ke ataupun kawan kepada kawan yang selalu kita datang rombongan Cik Kiah ni kan, saya rasa eloklah kalau dia kata macam tak payah, mungkin seorang yang rapat dengan dia nak tolong basuh tu okey. Tapi kalau nak ke tandas tu biarlah ke tandas terus, tak perlulah nak buat roadshow kat situ pula. Berbalik kepada yang menziarah tu kan. Dan saya nak tambah sikit, selain daripada tetamu juga, dalam konteks ni kita perlu lihat juga tuan rumah juga. Kalau boleh biarlah beradab juga dengan tetamu. Selalunya kan kita cerita pasal tetamu yang nak ni. Okey, apa antaranya? Antaranya bila dah balik, alah baju macam tu je dia pakai tahun ni. Ada kan. Kau tengok barang kemas dia sikit je. Tutup tangan lah. Ada kan. Jadi saya rasalah selain daripada tetamu yang diraikan, tuan rumah yang meraikan tu pun kalau boleh beradab. Apa yang kita nampak dan lihat macam mana tadi, butakan mata, pekakkan telinga, dan bisukan mulut. Saya rasa sebulan tu tak payah cerita langsung lah kan. Kalau boleh ceritalah yang pernah saya dengar tentang 4 perkara ni, kalau boleh jangan cakap langsung. SPRM, social, politik, revenue and marriage. Best tu SPRM. Kadang-kadang kita rasa nervous pula dengan SPRM. Tapi orang kata akronim yang cukup baik untuk kita ingat bila kita nak menziarahi rumah orang. Okey. Terima kasih untuk itu. Dan sedikit daripada Aman sendiri. Tak apalah, kita kejap lagi kita nak bersama dengan Aman kan. Betul. Okey. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih lah kan. Kita dah dengarkan daripada Cik Saiful, Aman dan juga Fazli berkenaan dengan adab beraya ni. Jadi ambil yang baik tu dan kita betulkan apa yang mungkin kita kurang lah. SPRM. Yes. Ingat keempat-empat perkara itu. Baik, kita nak berehat seketika dan sekejap lagi kita nak cincin raya. Bersama dengan Aman Aziz. Lepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya berada di Bazar Jalan Tak untuk melihat sendiri orang ramai membuat persediaan membeli barangan raya untuk menyambut Lebaran yang akan tiba. Salam Aidilfitri, saudara dan saudari, meraihkan Syawal indah ini. Siapan raya tahun ni agak meriah lah sebab kita sebelum ni pasang 2 pasang, kali ni ada 4 pasang. Sebab kita nak raya Kelantan dan Kedah. Hari ni jalan-jalan cari baju Melayu untuk persiapan Hari Raya. Dah dapat satu, nanti cari yang satu lah. Datang hari ni nak cari baju anak lah. Baju Melayu. Dah dapat belum? Belum lagi sebab tutup lagi. Baju depends dalam 2 pasang seorang lah. Kuih memang semua ni kuih tunjuk je beli. Tak ada masa nak buat. Lagipun kos tinggi kan sekarang. So macam lebih baik better belilah. Kemeriahan persiapan sambutan Hari Raya turut dirasai oleh penduduk di negeri Jelapang Padi. Lorong sunyi terbiar kini bertukar wajah menjadi terang bercahaya dan menjadi tumpuan baharu sepanjang bulan Ramadan. Cetusan idea dan gabungan kreatif daripada 3 anak muda menjadikan Jalan Dewa dan Jalan Patani di Sungai Petani ini meriah dengan kehadiran orang ramai yang datang bagi membuat persiapan saat akhir sebelum menjelang Aidilfitri. Kami majoritinya adalah daripada kedai kopi. Jadi semasa kalau bulan puasa ni lepas tarawih, first thing adalah kita mesti nak cari teh-tarik, kopi dan sebagainya. So timbullah perkataan daripada simpulan bahasa Melayu ni, pasar tekak. Means kita datang ke satu tempat untuk pasarkan tekak kita. So di samping dengan aktiviti basah tegak ni, kita hadirkan lagi dengan beberapa lagi genre yang lain seperti bandel, barangan raya, baju Melayu dan sebagainya. Menariknya lagi, lorong ini turut dihiasi dengan lukisan dinding yang cantik. Menurut pelukis mural, Fatasari 30 tahun, lukisan mural ini adalah berkonsepkan urban dengan suasana kampung agar dapat menggamit nostalgia mereka yang datang ke sini. Bulan puasa ni orang akan datang bazar,
kita nak enjoy, nak tengok view. So kat sini dia macam lagi meriah lah. So ada something kita boleh ambil gambar kat dinding. So same time orang beli barang, raya persiapan. Sambil tu kita boleh selfie ambil gambar macam tu. Sambutan kat sini alhamdulillah daripada first day sampailah sekarang orang tak putus datang sebab Ika rasa orang pun macam nak explore lagi. Time musim raya ni lah is the time yang di mana kita nak jumpa balik kawan-kawan kita nak jumpa balik sahabat-sahabat kita yang mungkin di luar kota. So kat sinilah kita akan berkumpul, kita akan. Bagi mereka yang masih belum sempat membuat persiapan raya, ini adalah momen terbaik untuk anda datang dan merasai sendiri kemeriahan bazar ini. Masih lagi di Plaza Tol Sungai Besi dan kalau anda lihat keadaan trafik masih lagi lancar dan sekarang ini saya bersama dengan Encik Muhammad Najib Abdul Aziz selaku pengurus Seksyen Plus Sendirian Berhad. Terima kasih bersama kami Encik Najib ya. Encik Najib, kalau kita lihat dari tadi sampai ke sekarang sememangnya keadaan trafik sangat lancar dan dijangkakan 2 juta pengguna lebuh raya akan menggunakan jalan raya lebuh raya. Tetapi adakah jangkaan ini akan meningkat memandangkan cuti tambahan bersama dengan Aidilfitri ini? Okey, untuk keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi sehingga hari ini trafik agak lancar dan kita menjangkakan trafik akan semakin bertambah sempena cuti tambahan yang diumumkan oleh PM kita dan juga tu percuma yang telah diumumkan pada semalam. Dan kita menyangkakan sebanyak 2 juta kenderaan akan melalui semua kita punya rangkaian lebuh raya dan peningkatan inilah sebanyak 20% peningkatan berbanding jumlah trafik pada hari-hari biasa. Okey, baik. Dan bagi mereka yang baru sahaja ingin memulakan perjalanan mereka Encik Najib dan ataupun mungkin yang sewaktu nak balik nanti kan, apa antara nasihat yang boleh Encik Najib kongsikan buat mereka? Okey, untuk pengguna adalah disarankan untuk mematuhi dan merancang jadual perjalanan yang telah dikeluarkan oleh pihak Plus. Titik tersebut bolehlah didapati di laman web sosial dan juga media sosial Plus. Kemudian pengguna juga diminta untuk merancang perjalanan dan memastikan semua kelengkapan di dalam kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Dan pengguna juga dinasihatkan untuk berhenti rehat setiap 2 jam perjalanan. Di samping itu juga pengguna dinasihatkan untuk memastikan untuk masuk dan keluar di plaza tol yang sama. Contohnya sekiranya pengguna menggunakan lorong RFID, pastikan juga pengguna keluar di lorong RFID dan sekiranya pengguna masuk menggunakan lorong touch and go, pastikan anda keluar menggunakan lorong touch and go. Okey, baik. Dan Encik Najib mungkin juga boleh kongsikan apa yang harus mereka lakukan sekiranya ada kerosakan kenderaan nak berhenti kat tepi jalan tu harus ataupun tidak, nombor ataupun talian tol yang harus mereka hubungi. Okey, pengguna sekiranya terdapat sebarang insiden ataupun kerosakan kenderaan di tepi lebuh raya, pengguna diminta untuk menghubungi Plus Line di talian 1800 8800 dan pengguna juga diminta untuk berada di belakang penghadang jalan untuk memastikan keselamatan tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik. Dan Encik Najib sendiri beraya di Kuala Lumpur ataupun akan keluar daripada Kuala Lumpur? Semestinya tidak. Saya akan beraya di kampung. Okey, kampung kat mana tu? Kampung saya di Parit, Perak. Baik, dan di kesempatan ini mungkin Encik Najib boleh memberikan pesanan ataupun ucapan Aidilfitri kepada yang sedang menonton sekarang ini. Okey, bagi wakil daripada pihak Plus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dan kami berharap agar perjalanan tuan-tuan dan perempuan dipermudahkan dan semoga tol percuma ini dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna untuk sampai ke kampung halaman masing-masing. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Najib dan anda yang sedang menonton sekarang ini. Kalau anda dalam perjalanan pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya dan kalau anda baru sahaja ingin merancang perjalanan anda, ingat nasihat-nasihat yang diberikan itu dan dari masa ke semasa anda bolehlah mendapatkan update-update terkini di laman-laman sosial seperti Twitter dan juga Facebook. Pastikan anda mengikuti laman-laman sosial yang sahih ya. Jangan ambil informasi daripada laman-laman yang tidak sahih dan bagi
bagi anda yang akan memulakan perjalanan dengan anak-anak kecil, jangan lupa untuk membawa barang-barang keperluan mereka. Dengan anak-anak kecil, dengan cuaca yang panas ini, bagi yang tidak berpuasa anak-anak kecil tu, pastikan mereka sentiasa minum air dan sebagainya. Dan kalau perlu rehat, pastikan anda mengambil rehat yang cukup. Baik, jadi sampai di sini saja daripada Plaza Tol Sungai Besi. Kita akan kembali ke Sri Pentas bersama dengan Aman Aziz dengan lagunya Cing Cing Raya. Oi, Raya Michael. Lekah bangun, matahari dah terpacah. Sagi tiket habis, abang lantun makhluk teriak. Adik jangan lupa, bare-bare nak nyambung ayo. Marilah kita beli, tinggal kobar habis ayo. Masak tempat gue, tambah lontong dan kelaman. Dan tersadai, oh mangai. Happy raya kita caca-caca, duit raya cing-cing-cing, bakar mencung papa-papa-papa, raut kampung naik motor pipi, oh senang kenai. Adik kita ramai-ramai sama rata semua raya dah disekat. Masak ketupat gue, tambah lontong dan kelaman. Gulai lemak gue dan tersadai, oh mangai. Happy raya kita dan caca-caca, duit raya cing-cing-cing, bakar mencung papa-papa-papa, raut kampung naik motor pipi. Happy raya kita dan caca-caca, duit raya cing-cing-cing, bakar mencung papa-papa-papa, raut kampung naik motor pipi. Oh senang henai. Cing-cing, bakar mencung papa-papa-papa, raut kampung naik motor pipi, oh senang kenai. Oh senang kenai. Wow, cing-cing-cing, cing-cing-cing. Para-papa-papa. Pim-pim-pim-pim-pim. Itu kalau jam. Pi-pi-pi-pi. Seronoklah dengar lagu Aman. Aman, tahniah. Kita orang tadi ini. Tak. Apa berhenti senyum? Oh, tadi Aman nampak dia macam dekat sana dia ada kilauan je. Tak ada orang ni kenapa tak jam lari? Puasa. Tapi sebenarnya kalau anda semua nak tahu, saya dengan Fatin pun waktu Aman rehearsal tadi pun kita dah macam dia tak boleh memanggil-manggil. Tapi seronok. Macam mana idea tu dia dapat Aman? Idea tu datang daripada secara kebetulan sebab bila Mak fikir balik, kalau kita buat lagu raya ni susah sikit untuk nak compete dengan lagu-lagu lama sebab bagi Aman lagu-lagu lama sangat evergreen dan sangat dekat di hati dengan pendengar. So ini adalah first lagu raya Aman. So Aman nak satu kelainan untuk lagu raya. Dan memang sangat-sangat berlainan dengan lagu-lagu raya yang lain. Ada bahasa Kelantan tadi. Kelantan, ada Kelantan, Terengganu, Utara. Logoi ada. Thai pun ada. Thai pun ada. Okey. Jadi dari segi penulisan lirik ni adakah Aman sendiri yang
menulis juga ataupun siapakah orangnya? Okey, untuk komposer lagu ni adalah Rudy Nastia dan juga Kuyen. Dan untuk lirik Arman dan juga Kuyen. Sebab bila nak buat lirik tu kita orang terfikir macam tak naklah gunalah macam bahasa-bahasa yang tipikal Selamat Hari Raya, Mazhar Batin semua tu kan. So kita apa kata kita buat benda yang lain dan bunyi dia pun macam catchy. Catchy. Tu yang keluar duit raya cicing. Tak bagi duit raya siap. Mercon papa. Pimpin. Okey, tapi apa orang kata strategi untuk menghasilkan pelbagai bahasa ni ada ke nak ke tahap mana international ke ataupun memang nak buat kelainan? Kalau ada rezeki insya-Allah kalau dapat ke international kan. Alhamdulillah sangat berdoa kan. Memang target untuk buat satu kelainan sebab Aman rasa macam itu adalah salah satu cara untuk kita bersaing dalam industri. So kita untuk menunjukkan kelainan kita, apa yang kita nak beri untuk pendengar kita terima kita. Okey, baik. Tapi kan Aman orang Melaka. Saya orang Perak. Saya orang Pening. Pening. Kita sedih sebab dalam lagu Aman ni tak ada pun sikit logat Perak. Aman. Kan Perak kan belah utara. Sekali lah. Hata koma. Hata koma patut masuk hata koma tu. Tapi mana Aman belajar setiap daripada bahasa tu, Man? Dan juga bahasa Siam tu, bahasa Thai. Bahasa Thai kita Google Translate. Faham? Google Translate bahasa lain tu sebab Aman masa zaman college tu ramai banyak daripada pelbagai negeri. So Aman banyak belajar logat-logat dia. Macam Aman lagi suka bahagian utara. Tapi bila Aman bercakap bahasa utara, logat utara, orang cakap macam pelik. Okey, cuba cakap sikit. Cakap hari ni kat Daviesha tu ucapan raya ke? Ucapan raya. Kejap. Macam mana lupalah tiba-tiba dia macam takut dia. Okey, ini kita dah dengar dah. Kan? Lagu nampak kecil-kecil. Tapi untuk Aman sendiri, apa lagu raya kegemaran Aman? Lagu kegemaran Aman. Nak belanja sikitlah. Salah satunya dalam dingin subuh hatiku terusi kenang nasib. Tapi Aman bukan perantauan, tapi kenapa Aman nak dengar lagu saya sedih? Memang suka itu. Aman suka sebab dia punya mood tu. Mood dia sedih walaupun Aman macam dulu Aman pernah cover lah. Lepas tu akak Aman semua gelak. Macam, alah macam lah kau jauh sangat. Padahal Aman kat Melaka dalam bilik. Dia gelak kan macam, kau jauh sangat ke nak nyanyi lagu ni sedih-sedih kan? Macam saya on the way datang ke office tadi Yana, semua lagu raya saya karaoke seorang-seorang kereta. Tapi saya percaya lagu Aman ni mungkin Aman punya ada harapan untuk lagu ni dekat di telinga dan juga hati pendengar. Mungkin? Mungkin. Oh, itu soalan. Tak, sebab yelah orang kata lagu raya adalah waktu raya sahaja orang dengar. Tapi Aman tahu tak, ada salah satu komen di YouTube lagu ni. Okey, dia kata, rasa-rasanya lepas raya, lagu ni akan masuk playlist Zumba kot. Baguslah lepas sebab dah beraya makan banyak. So kena bakar lemak tu. Jadi inilah tadi soalan Fatin tu mungkin inilah strategi untuk lagu raya ni. Orang kata sentiasa didengar. Okey, baik Aman, kita pun dah sampai ke gelak dia. Okey, di mana mereka boleh mungkin nak bersama-sembang Aman? Okey, kepada yang belum mengenali saya Aman Aziz, jangan lupa untuk follow IG saya Aman Aziz Official dan jangan lupa untuk like Facebook saya. Saya baru buat sebab lama kena hack. Aman Aziz Official juga. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan jangan lupa untuk dengarkan lagu Cing Cing Raya di NSR Malay. Baiklah. Aman, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih buat kami berdua tersenyum. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Cing-cing suara tadi. Cing-cing. Bakal macam wanita hari ini. Hari ini. Awak cerita tak baju raya kita, Wak? Cantik sangat, Wak. Sesuai dengan awak. Awak pun turn sikit, Wak. Turn sikit, Wak. Alah, tapi tadi saya cakap jangan pusing sangat. Ya ke? Okey. Ini ada sesuatu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan fashion raya dan Hari Asyik. Betul. Jom kita saksikan. Beberapa hari lagi menjelang Aidilfitri, pasti ramai dalam kalangan kita yang masih lagi tercari-cari busana yang ingin digayakan pada 1 Syawal nanti. Antara gaya yang mencuri perhatian ramai pada tahun ini adalah konsep klasik yang sememangnya tidak lapuk di hujan, tidak lekang di zaman. Selain daripada 14 rekaan baharu, tahun ini sekali lagi jenama ini turut menampilkan beberapa busana yang mendapat permintaan ramai pada koleksi sebelumnya.
Ya, untuk Aidilfitri kali ini kami mempersembahkan pesona warisan ya dengan 16 rekaan desain ya. Iaitu semua baju-baju tradisional, salah satunya ada kurung rupawan, ada kelasi, semua kurung, nama je pelik-pelik. Kurung klasik, kurung kuno, ya, kurung Riau dan kurung Pahang. Alright. Tapi kurung-kurung kita ni sebenarnya ada nama dia disebabkan desain kita tu ada sedikit perubahan daripada yang lama. Jadi di situ kita kita tolak campur tu, maknanya we add on. Ada yang kita add on, ada yang kita kurangkan. Jadi di situlah desain Bahari Asyik. Dengan fabrik yang selesa dan sesuai digayakan di hari raya, nuansa warna yang menarik turut mencuri pandangan mata. Bagi yang masih buntu, membuat pilihan di saat akhir, busana gaya klasik mungkin dapat menyerikan lagi Aidilfitri anda. Wow, menarik. Saya memang sukakan kata elemen klasik tu. Okey, kita nak kongsikan sesuatu untuk anda. Ini berkenaan dengan KFC. Jadi anda di rumah mesti tertanya-tanya sama ada Hari Raya Aidilfitri akan jatuh pada hari Jumaat ataupun Sabtu. Terutama sekali mak-mak yang kat dapur tu yang nak masak juadah Hari Raya dan sebagainya. Akak, abang jangan risau. Raya Jumaat atau Sabtu, KFC ada untuk dikongsi selalu. Jadi boleh beli bucket kongsi KFC pada Hari Raya ni untuk dikongsikan bersama keluarga dan sahabat anda. Ya, jadi jangan lepaskan kan, peluang kan. Tak sempat nak nak prepare makanan dan sebagainya. Jadi jangan orang kata boleh je kan sekarang ni senang. Okey, kita nak bacakan komen-komen juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak untuk penonton-penonton yang hantarkan komen. Yang antaranya ini daripada Azza Afzal. Ibu bapa pesan dekat anak-anak bila dapat duit raya simpan. Ni yang nak cakap tadi tu. Ni apa yang saya nampak, terus keluarkan duit raya dari sampul. Lepas tu buang sampul merata-rata depan rumah. Kita pula lah yang nak kena petik. Betul lah, macam throwback pula. Betul. Dan selain daripada itu ada juga daripada Amin Nuruddin, fahami erti adab, akal dan akhlak bersama adab. Jadi gabungan ini akan membentuk peribadi diri yang sempurna, insya-Allah. Kita sama-samalah. Betul. Ni tadi producer kami Fiza Sabjahan kata tadi, dia kata ada saudara kalau datang tak reti nak balik dari pagi hingga malam, dia stay sampai tanya boleh tapau tak makan. Bawa tiffin tak? Tiffin nak bawa senyar semua kan, nak tapau. Okey, apa-apa pun kita kena pastikan yang diri kita, anak-anak kita ada adab ketika berkunjung ke rumah orang. Pesan baik-baik ke anak-anak kita sebelum pergi ke rumah orang. Dalam kereta tu ingat ni di rumah orang, jaga diri, jangan ini, jangan itu. Mak-mak yang dah pesan tu, mak janganlah pula mak kena tunjuk contoh yang baik juga. Mak pula buat benda yang sama. Sudah. Okey, esok kita akan bawakan lagu Tiba-tiba Hari Raya. Bukan. Pengalaman anda lagu mungkin dia bila tiba Hari Raya. Tapi topik esok adalah tiba-tiba Hari Raya. Mungkin ini berkait rapat dengan apa yang berlaku tahun lepas. Betul. Okey, no persiapan raya. Apa persiapan? Kalau dah last minute, baju masih lagi dekat dobi, apa yang kita nak lakukan kan? Betul. Tapi orang dulu-dulu sebenarnya mereka dah terbiasa yang tiba-tiba esok tu raya. Mungkin ini juga ada yang kupasan menarik kita nak kongsikan esok pengalaman mereka. Bagaimana pengalaman anda? Bagaimana? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Jangan lupa juga ikuti kami di akaun Instagram, TikTok, Facebook. Ada lagi tak? Itu saja. Dan hari ini saya dan Yana, sebelum kita nak berhari raya, kita nak ucapkan selamat hari raya juga kepada penonton dan minta maaf lah kalau ada terlebih kurang tu daripada saya. Esok kita akan bersama dengan kawan-kawan kita yang lain. Betul tu. Selamat hari raya sekali lagi. Maaf zahir dan batin. Kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Bye. Selamat hari raya. Oi, Raya my turn. Adik oi, legah bangun, matahari dah
Jom kita ramai-ramai